Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nurfatin binti Ali, salah seorang guru pendidikan khas di Sekolah Kebangsaan Miri, Miri Sarawak. Saya akan membentangkan tajuk kajian tindakan iaitu penggunaan video lagu dalam menyebut bunyi huruf vokal bagi murid bermasalah pembelajaran. Tujuan utama bagi kajian ini dijalankan adalah untuk membantu murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran membaca. Yang kedua iaitu kumpulan sasaran terdiri daripada 6 orang murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran dalam tahun 3 kenari. Fokus kajian iaitu meningkatkan kemahiran menyebut bunyi huruf vokal. Tinjauan awal nanti akan saya bentangkan secara lebih terperinci, dan pelaksanaan kajian ini telah dijalankan selama 4 minggu berturut-turut. Dapatan juga akan saya kongsikan sebentar sahaja lagi. Dalam refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, saya telah menjalankan ujian pera dan hasil telah menunjukkan kemahiran menyebut bunyi huruf murid adalah dalam tahap yang terlalu lemah. Apabila diperincikan, didapati murid berkeperluan khas lemah dalam mengingati dan menghafal sesuatu. Tahap kognitif murid pendidikan khas adalah sangat lemah berbanding dengan murid aliran perdana. Murid juga sering melakukan kesalahan dalam kemahiran membaca. Yang seterusnya, apabila murid pendidikan khas juga cepat bosan dan mudah hilang fokus semasa pengajaran dan pemudahcaraan dijalankan. Kecelaruan berlaku apabila terlalu banyak input, terlalu banyak huruf dan bunyi huruf diajar secara serentak. Dan yang terakhir iaitu membaca merupakan salah satu kemahiran yang sukar bagi murid berkeperluan khas. Hasil daripada ini didapati kesalahan guru dalam pengajaran dan pembelajaran murid. Guru lebih mengutamakan kaedah chalk and talk semata-mata. Yang kedua, guru telah menggunakan buku aktiviti dan buku teks sebagai bahan utama dalam pengajaran. Dan yang terakhir iaitu tiada kepelbagaian kaedah pengajaran dan pemudahcaraan. Jadi murid akan bosan dengan cara chalk and talk semata-mata. Terdapat 3 fokus kajian iaitu yang pertama, membantu meningkatkan penguasaan kemahiran menyebut bunyi huruf vokal murid berkeperluan khas masalah pembelajaran. Yang kedua, menarik minat murid berkeperluan khas agar terus belajar dan meminati mata pelajaran bahasa Melayu. Dan yang terakhir, menambah baik amalan pengajaran guru dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pemudahcaraan. Bagi objektif umum, mendedahkan murid berkeperluan khas dengan penggunaan video lagu dalam meningkatkan penguasaan kemahiran menyebut bunyi huruf vokal. Bagi objektif khusus pula, mengenal pasti tahap kebolehan menyebut bunyi huruf vokal iaitu A, E, I, O, U dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran. Dan yang kedua, menentukan kesan penggunaan video lagu dalam meningkatkan kebolehan menyebut bunyi huruf vokal dalam kalangan murid bermasalah pembelajaran. Seterusnya kita pergi kepada kumpulan sasaran. Terdapat 6 orang murid berkeperluan khas masalah pembelajaran yang berada dalam kelas 3 kenari di Sekolah Kebangsaan Miri, Miri Sarawak. Pelaksanaan kajian ini akan diperincikan lagi dan dijelaskan lagi nanti, iaitu tinjauan masalah, analisis tinjauan masalah, tindakan yang dijalankan, pelaksanaan tindakan
dan yang terakhir iaitu refleksi kajian. Bagi tinjauan masalah, saya telah menggunakan triangulasi data iaitu secara temu bual, ujian pra dan ujian pos, dan yang terakhir sekali senarai semak ujian lisan. Kita akan pergi satu persatu secara lebih mendalam iaitu tinjauan masalah yang pertama ialah ujian pra. Dilakukan sebelum intervensi dijalankan dan dilakukan secara bertulis. Ujian ini mengandungi 10 soalan dan dilakukan selama 15 minit. Hasil tinjauan masalah ini menunjukkan ujian pra. Kita dapat lihat di sini lembaran ujian yang ditunjukkan ini murid melakukan banyak kesalahan. Dalam senarai semak ujian lisan pula, ujian ini dilakukan sebelum intervensi dijalankan. Diuji secara individu dan murid dikehendaki menyebut bunyi huruf vokal yang ditunjukkan. Guru menunjukkan kad vokal, murid cuba menyebut dan didapati 2 orang iaitu murid C dan murid F. Dalam satu kelas ini terdapat 8 orang, 2 orang telah menguasai sepenuhnya. Jadi kumpulan sasaran lebih tertumpu kepada 6 orang murid yang belum menguasai sepenuhnya ini. Dan yang terakhir, temu bual tidak formal dijalankan bersama kumpulan sasaran dan tinjauan awal dilakukan selepas ujian pra dijalankan bagi mengetahui punca utama masalah yang murid hadapi. Hasil temu bual ini, murid mengatakan bunyi vokal sukar untuk diingat. Yang kedua, mudah lupa apabila terlalu banyak bunyi vokal yang diajar sekaligus. Dan yang ketiga, tidak minat akan mata pelajaran bahasa Melayu. Seterusnya kita pergi kepada tindakan yang dijalankan. Tindakan yang dijalankan ini, penerapan video lagu adalah salah satu medium bagi membantu dan mengukuhkan dalam menyebut bunyi huruf vokal. Yang kedua, menekankan penggunaan video lagu dalam set induksi setiap kali memulakan sesi pembelajaran. Dilakukan secara 4 minggu berturut-turut sebelum pembelajaran dijalankan. Saya telah jalankan kajian ini ber-4 minggu. Seminggu pertama saya jalankan di sekolah dan apabila PKP diumumkan, saya jalankan secara PDPR dan dilakukan secara Google Meet. Dijalankan secara Google Meet kepada murid-murid kelas 3 Kenari ini. Kumpulan sasaran ini akan turut serta dalam menyanyikan lagu vokal dan akhir sekali ujian pos, senarai semak dan temu bual tidak formal akan dijalankan bagi mengetahui keberkesanan intervensi ini. Dalam pelaksanaan tindakan terdapat 3 fasa. Fasa yang awal iaitu penerapan menggunakan video lagu huruf vokal dalam PDPC dan PDPR. Kedua, murid cuba menyanyikan sendiri tanpa iringan muzik jika bimbingan terus diberikan jika murid masih belum berjaya. Dan yang ketiga iaitu fasa yang terakhir, murid boleh ingat dan menyebut bunyi huruf vokal tanpa bimbingan. Pelaksanaan tindakan ini adalah contoh intervensi yang telah dijalankan iaitu Abu ada ayam, A. Emma masak enak, E. 6 ekor enggang, E. Itik ikut ibu, I. Oji jual oren, O. Ular usik ulat, U. Dalam gambar ini juga saya kongsikan juga secara Google Meet apabila melakukan kajian inilah. Hasil daripada itu juga kita dapat lihat hasil kerja murid juga saya tunjukkan tanpa bimbingan. Murid berjaya melakukan. Refleksi kajian. Kita pergi kepada pelaksanaan kajian yang terakhir iaitu refleksi kajian. Dalam penilaian pencapaian murid ujian pra dan pos,
Perbandingan dapat kita lihat kat sini pada ujian pra, kita dapat lihat markah murid agak rendah. Berbanding dengan ujian pos, peningkatan ditunjukkan walaupun belum mencapai 100%, namun peningkatan yang ditunjukkan adalah amat memberangsangkan. 4 orang daripada 6 orang mencapai 100%. Jadi markah yang ditunjukkan ini menunjukkan peningkatan hasil daripada intervensi yang telah dijalankan. Seterusnya, refleksi kajian ini melalui senarai semak ujian lisan. Seperti yang kita dapat lihat, sebelum dan selepas. Murid B dan murid G, walaupun belum mencapai 100%, namun peningkatan yang ditunjukkan amat memberangsangkan. Dalam refleksi kajian yang terakhir, iaitu refleksi temu bual. Yang pertama, murid menggambarkan perasaan gembira setelah berjaya menjawab soalan yang diberikan. Ada juga murid menyatakan sekarang mereka sudah ingat dan lebih pandai. Murid juga memberikan reaksi positif dengan menunjukkan mimik muka yang tersenyum lebar. Bagi cadangan kajian seterusnya, iaitu meluaskan. Yang pertama, meluaskan fokus kajian pada masa akan datang kepada huruf konsonan, bukan tertumpu dengan huruf vokal saja. Yang kedua, meluaskan penggunaan video lagu kepada guru-guru yang berada di sekolah lain. Dan yang terakhir, iaitu mengembangkan kajian ini kepada aspek emosi murid berkeperluan khas apabila menggunakan video lagu ini. Seperti yang kita tahu, kajian saya pada kali ini lebih tertumpu kepada aspek kognitif semata-mata. Pencapaian murid melalui tahap kognitif sahaja saya nilai pada kali ini. Jadi, cadangan pada masa akan datang, kita dapat lihat daripada aspek-aspek lain seperti aspek emosi murid-murid berkeperluan khas ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita lakukan dalam kajian kali ini, yang pertama, penggunaan video vokal kepada murid berkeperluan khas masalah pembelajaran amat berkesan untuk meningkatkan kemahiran asas membaca mereka. Yang kedua, penggunaan media elektronik yang menarik dapat meningkatkan kestabilan emosi murid-murid semasa PDPC berlangsung dan seterusnya mengekalkan tahap fokus murid dalam tempoh yang lebih panjang. Kita dapat tahu murid pendidikan khas amat sukar untuk fokus dalam masa yang agak lama kecuali benda yang murid-murid suka. Jadi kita menggunakan pendekatan teknologi maklumat. Kita kembangkan penggunaan ICT bagi menarik perhatian murid. Penggunaan media elektronik mampu mengekalkan motivasi murid dan secara tidak langsung telah mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik di dalam kelas, terutamanya bagi murid pendidikan khas. Dan yang terakhir, kaedah pengajaran yang lebih menyeronokkan dan lebih bermakna. Sekian sahaja pembentangan kajian saya pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.